Bismillah. Hasbiyallah. Hasbiyallah lidini. Hasbiyallah lima ahamani. Hasbiyallah liman kasadani. Hasbiyallah liman bagha alayya. Hasbiyallah liman kadani bisu'in. Hasbiyallah indal maut. Hasbiyallah indal mas'alati fil qabr. Hasbiyallah indal mizan. Hasbiyallah indas sirat. Hasbiyallahu allazi la ilaha illa tawakkaltu ala unib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalalin haram wa sabab bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta himmal dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad faza muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wansur alaina min hazaimika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antu himmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jumpa lagi untuk sambungan sebuah sambungan kuliah Nota My Quran Time juzuk kedua, insyaallah ayat 190. Untuk lagi berkat kita mulakan surah Al-Fatihah. Iya kan surah Al-Mustaqim surah Al-Mustaqim wa yulmaghdubi alaihim waladdallin. InsyaAllah pagi ni untuk surat At-Taibah ya. Surat At-Taibah Pucung. Mohon share sama-sama, insyaAllah. Mohon kita share sama-sama pagi ni. Kita share dulu insyaAllah. InsyaAllah kita share. InsyaAllah ayat 190 insyaAllah. Tajuk dia memang hebat, iaitu berperanglah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berperanglah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ayat 190 insyaAllah. Mohon share surah At-Taibah ya. Surah At-Taibah mohon share insyaAllah. InsyaAllah kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Sadaqallahul Azim. Ayat 190 yang bermaksud, dan perangilah orang-orang yang memerangimu di jalan Allah, tetapi janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Suruh kita perang, Allah merintahkan kita perangi orang-orang yang memerangimu ke jalan Allah Ta'ala. Hanya bila kita buat satu benda yang ada jalan Allah, sampai dilanggar, sampai di blok, sampai apa, diperintahkan kita untuk perang, tapi dengan syarat jangan melampaui batas. Kita tengok ayat kupasannya. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk berperang ke jalannya, ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terjadi setelah hijrah ke Madinah, ketika kaum muslimin telah mampu dan memiliki kekuatan untuk berperang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka untuk berperang. Seperti yang telah disebutkan, Allah SWT telah memberi isyarat kepada umat Islam di Madinah, di mana mereka memerangi kaum musyrikin Makkah. Ayat-ayat sebelum ini adalah sebagai isyarat sahaja, tetapi belum lagi dalam bentuk arahan. Manakala dalam ayat ini barulah terdapat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ni sebagai tips ataupun isyarat, tapi belum keluar ayat yang terus memerintah. Inilah ayat dia, ayat 190. Betul. 190. Dalil yang memerintahkan pada bab perang. Persoalannya, kenapa orang Islam perlu memerangi kaum musyrikin Makkah? Jawapannya, kerana Kaabah waktu itu berada di dalam tangan mereka. Justru umat Islam mesti membebaskan Kaabah dari genggaman mereka dan membersihkan Kaabah daripada unsur-unsur syirik. Kaabah masih lagi di tangan orang musyrikin Makkah. Selagi mereka tidak berbuat begitu, orang Islam tidak akan dapat mengerjakan ibadah haji. Selagi tidak dibersihkan Kaabah daripada unsur syirik, selagi itulah umat Islam menghadap kiblat yang penuh dengan berhala. Ni masa ni penuh dengan berhala. Sebab tu tujuan perang ni untuk dengan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersihkan Masjidil Haram tu, bersihkan kawasan Kaabah daripada berhala-berhala. Oleh itu baginda Rasulullah SAW diminta untuk membersihkan berhala-berhala yang ada di sekitar Kaabah di Mekah. Mereka membersihkan Kaabah dengan cara aman atau jika diserang oleh musyrik, barulah mereka bertindak. Ayat ini menganjurkan agar melawan musuh yang berusaha memerangi Islam dan kaum muslimin. Maka seharusnya kaum muslimin membenci, memusuhi dan memerangi musuh-musuh Allah yang sentiasa memusuhi umat Islam dan agama. Tak ada cara lain. Ya, musuh Islam, Islam mengganggu kita, kita kena cari jalan lain, itu memerangi musuh Islam. Seharusnya kaum muslimin membenci, memusuhi dan memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa memusuhi umat Islam. Musuh-musuh Allah Taala ni memusuhi umat Islam. Tak ada cara lain, perang. Ini sebenarnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi walaupun agama memenangkan peperangan, tetapi Islam telah meletakkan beberapa prinsip. Ada prinsipnya, ada poin dia.
untuk berperang. Apakah prinsip itu? Jangan memulakan peperangan. Kalau sudah berperang, jangan melampaui batas. Yang kedua, tidak menyerang kecuali kita menawarkan sesuatu yang baik. Dua prinsip daripada yang diletakkan dalam Islam. Islam telah letakkan beberapa prinsip, iaitu pertama, jangan perang, jangan memulakan peperangan, jangan cari pasal. Kita cara aman dulu, secara berkhidmah. Kalau sudah berperang, jangan melampaui batas. Bila start perang, jangan pula kita melampaui batas. Kemudian kita jangan, prinsip satu lagi, tidak menyerang kecuali kita menawarkan sesuatu yang baik. Kita tidak awal-awal lagi menyerang, kita ada tawaran. Sebenarnya prinsip ini merupakan perkara sukar kepada para sahabat. Ini kerana mereka dahulunya telah ditindas, diseksa sehingga ada kenalan dan ada ahli keluarga mereka yang mati di tangan musyrikin. Tentulah terdetik di hati mereka perasaan untuk membalas dendam. Tetapi Allah SWT memperingatkan para sahabat agar jangan bersikap keterlaluan. Sesungguhnya Allah SWT tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Faham kan? Jangan kita berdendam, jangan kita melampaui batas. Kita dilarang. Pengajaran daripada ayat ini ialah Al-Quran melarang kita untuk bersikap keterlaluan, sama ada dalam peperangan atau ketika perdamaian. Islam menyuruh umatnya sentiasa mengamalkan nilai-nilai akhlak dalam apa jua keadaan sekalipun. Kita jangan melampaui batas cari perdamaian. Dalam peperangan ataupun dalam kedamaian, kita jangan melampaui batas ataupun keterlaluan. Islam menyuruh umatnya mengamalkan nilai akhlak dalam apa jua keadaan sekalipun. Maksudnya waktu perang tu pun ada bab adab, ada bab akhlak. Contohnya Salahuddin Ayub, panglima perang hebat. Setiap kali Rasulullah SAW melantik seorang panglima perang, baginda akan menasihati panglima dan tentera muslimin itu sentiasa bertakwa dan melakukan kebajikan. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, berperanglah dengan nama Allah dan di atas jalan Allah. Berperangilah mereka yang kafir terhadap Allah. Jangan bersikap melampaui batas. Jangan melanggar janji. Jangan membunuh dengan sewenang-wenang. Dan jangan membunuh kanak-kanak. Riwayat Muslim. Tu kita Islam ada dia punya tata susila ataupun tata cara kita. Kita ulang balik apa yang Nabi kata. Setiap kali Rasulullah SAW melantik kepada panglima perang, baginda akan menasihati panglima dan tentera muslimin itu sentiasa bertakwa, takut betul dengan Allah Subhanahu, walaupun dalam keadaan perang, dan melakukan kebajikan. Tengah perang tu pun kita boleh buat kebajikan. Macam mana? Rasulullah SAW bersabda yang pada mereka, berperanglah dengan nama Allah. Niat tu macam mana? Lillahi ta'ala, dan di jalan Allah Ta'ala. Perang dengan nama Allah dan di atas jalan Allah. Kemudian perangilah mereka yang kafir terhadap Allah. Betul-betul confirm dia memang kafir kepada Allah Ta'ala, kita perang. Jangan bersikap melampaui batas. Jangan kita melampaui batas. Jangan melanggar janji. Ada buat perjanjian, kita jangan langgar janji. Jangan membunuh dengan sewenang-wenang. Waktu perang tu, jangan kita suka-suka hati nak bunuh orang. Jangan membunuh kanak-kanak. Dipesankan kita, jangan membunuh kanak-kanak. Tu diceritakan dalam riwayat Muslim. Islam tidak mengisyaratkan peperangan untuk menumpahkan darah manusia secara sewenang-wenangnya.
Bahkan Islam berusaha untuk mengecilkan jumlah korban seboleh mungkin. Islam hanya membenarkan membunuh orang yang memerangi mereka secara terang-terangan. Ni, itu yang boleh dibunuh. Pasal apa? Menentang Allah Ta'ala. Ya, memang confirm. Yang menentang Islam, yang memerangi Islam secara terang-terangan. Ya. Islam tidak buat bab pembunuhan beramai-ramai. Bahkan Islam berusaha untuk mengecilkan jumlah korban seboleh mungkin. Islam tidak mensyariatkan peperangan dengan menumpahkan darah manusia secara sewenang-wenangnya. Ni hebatnya Islam. Islam juga melarang membunuh wanita, orang tua atau yang tidak berdaya. Para pendeta yang mengasingkan diri di tempat peribadatan dan melarang menebang pokok serta menghancurkan bangunan. Ni. Pak, tapi tengok Rusia, tengok Syria macam mana, tengok di Palestin. Itu kena renung kita. Dahsyatnya. Jauh, bukan tebang pokok, bangunan pun tak dibenarkan dihancurkan. Jangan membunuh wanita, orang tua atau orang yang tidak berdaya. Ya. Dan juga para pendeta, orang ahli agama pun dilarang di tempat peribadatan. Contohnya di kawasan masjid, tempat sembahyang dia, tempat ibadat itu. Habis ayat perangi, peranglah ke jalan Allah Subhanahu. Kesimpulan ayat tersebut, perjuangan dalam ayat 187 hingga 190 ni, apa poin dia? Pertama, perjuangkan harta anak yatim dan jangan khianat. Dipesan kita, harta anak yatim perlu kita perjuangkan. Jangan khianati harta mereka. Yang kedua, bina takwa dengan asas ilmu Al-Quran. Quran bukan calang-calang. Salah satunya ia membinakan dengan asas ilmu Al-Quran, bina takwa. Setidaknya kita takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, pertahankan agama sebaik mungkin. Maksudnya, di mana saja kita dah mengaku Islam, syahadah dah macam-macam, mana tempat kita tetap Islam. Sebab tu cantiknya kita contohnya bekerja tempat Islam. Ya. Pasal apa? Kita dah tahu dah sumber dia, sumber yang sebenarnya. Kita bimbang takut yang bukan Islam, kita tak tahu datang dari mana sumbernya. Dia tak akan bagi tahu halal ataupun haram. Kita tak tahu punca dia. Tu kita perjuangkan bab tu. Suasana pun sama juga. Untuk antara daripada yang kita pelajari dalam ayat ini, yang kita teruskan Islam di mana saja. Terus pada ayat 191 ya, sehingga 194. 191 hingga 194, poin dia, perintah jihad dan memuliakan bulan-bulan haram dan seluruh hal yang patut kita hormati. Ini dia punya sinopsis ya. 195, keutamaan sifat ihsan kepada kerana kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang berbuat kebaikan ataupun ihsan. Ayat 196, kewajipan untuk menyempurnakan haji dan umrah dan hukum bagi orang yang terhalang melanjutkan haji dan umrah. Terus masuk 191 yang mewakili ataupun ringkasannya ialah fitnah lebih kejam daripada membunuh. Tengok ayat dia, ayat 191 juzuk kedua Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqtuluhum haisu tiftumuhum wa akhrijuhum min haisu akhrajukum wal fitnatu
wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah 191. Maksudnya, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka daripada mana mereka telah mengusirmu, dan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi tempat itu. Jika mereka perang kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang yang kafir. Ayat 191 Al-Baqarah. Kemudian fa inin tahau fa innallaha ghafurur rahim. Tetapi jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu 192 Al-Baqarah. Tengok kupasan dia. Ayat ini memberi pencerahan kepada kita terhadap dakwaan yang dibuat oleh orang bukan Islam, yakni musuh Islam, yang mengatakan bahawa umat Islam adalah golongan pedang, yakni pengganas yang suka berperang. Ni ayat ni yang diceritakan, ya, dakwaan orang yang bukan Islam, musuh Islam, yang mengatakan bahawa umat Islam adalah golongan pedang, yakni pengganas. Orang putih kata terorisme, teroris. Konsep perang di sini bukan semata-mata berperang menggunakan pedang, malah ia meliputi perang melawan hawa nafsu, berperang untuk membaca Al-Quran, juga berperang untuk menunaikan solat. Dalam Islam, perang di sini bukan kerana semata-mata berperang untuk menggunakan pedang, malah ia meliputi perang melawan hawa nafsu, berperang untuk membaca Al-Quran, juga berperang untuk menunaikan solat. Baca Quran pun kita perang. Sekarang kita tengah perang, tengah teruskan Quran. Maksudnya kita doa terus, Quran terus dibaca. Alhamdulillah, masuk di TV 4 jam sehari. Kita terus berjuang dengan Al-Quran. Adakan masa untuk Al-Quran. Konsep perang di sini bukan semata-mata perang untuk menggunakan pedang. Ini. Malah ia meliputi perang melawan hawa nafsu, berperang membaca Quran, dan juga berperang untuk menunaikan solat. Salah fahaman mereka itulah menyebabkan Allah SWT menurunkan ayat ini di tengah-tengah ayat tentang haji. Mengapa ayat tentang perang dan kejalan Allah itu timbul, dan apa pula kaitannya dengan haji? Waqtuluhum, bunuhlah mereka. Maksud daripada ayat ini akan membuat orang kafir merasa takut. Mereka beranggapan betapa ganasnya orang Islam, di mana mereka menganggap orang Islam akan membunuh setiap orang kafir yang ditemui. Tetapi sebenarnya tanggapan ini meleset sama sekali. Surah Al-Baqarah ini diturunkan pada awal hijrah Nabi SAW. Surah Al-Baqarah ayat 191 ini telah memberi bayangan awal kepada umat Islam bahawa mereka akan kembali ke Mekah untuk menunaikan haji, dan kiblat umat Islam akan dibersihkan daripada berhala. Umat Islam juga diingatkan untuk membuat persediaan jika mereka diserang daripada memasuki Mekah. Hakikatnya orang Islam hanya mahu menunaikan haji, dan mereka bukanlah pemula perang atau suka berperang. Namun mereka perlu mempertahankan dan melindungi diri mereka apabila diserang. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, usirlah mereka daripada mana mereka telah mengusirmu. Ayat ini mengisyaratkan bahawa Nabi SAW dibenarkan untuk menghalau kaum musyrikin Mekah
Kerana sebelum ini mereka juga telah bertindak melakukan perkara yang sama terhadap Nabi SAW dan juga para sahabat. Walau bagaimanapun ayat ini merupakan kesinambungan daripada ayat sebelumnya. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Perangilah dan perangilah ke jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Baqarah 1910. Apakah yang dimaksudkan oleh Allah SWT dengan ayat melampaui batas? Menurut Hasan Al-Basri, yang dimaksudkan dengan ayat melampaui batas ialah melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam perang. Kita dibenarkan untuk berjihad dan berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dengan syarat tidak melampaui batas. Ada prinsip peperangan yang perlu dipegang oleh umat Islam. Prinsip peperangan ada, ya, mesti dipegang waktu berperang, yang perlu dipegang oleh umat Islam. Apa dia? Jika mereka menyerang, bunuhlah mereka. Perkataan bunuhlah mereka dalam ayat ini bermaksud bunuh untuk mempertahankan diri setelah diserang. Dia bukannya membunuh sesuka hati. Itu prinsip Islam waktu perang. Ya, maksudnya mempertahankan diri setelah diserang, baru kita lawan dan bunuh dia. Bukannya membunuh sesuka hati. Bukan kita serang dia, ya, bukan kita serang dia. Pastikan kita bunuh untuk mempertahankan diri setelah diserang. Yang kedua, prinsip dalam peperangan, usirlah mereka dari tempat tinggal, kerana mereka telah mengusir umat Islam terlebih dahulu sebelum ini, sehingga terpaksa berhijrah ke Madinah. Ini cerita sebenarnya. Ayat diturunkan waktu di zaman Rasulullah SAW di Mekah, diusir sampai terpaksa berhijrah ke Madinah. Yang ketiga, jangan memerangi tanah haram, Masjidil Haram, kerana Allah SWT telah menjadikan tempat sebagai tempat aman dan mulia, melainkan jika mereka mula menyerang dan menceroboh, baru kita perang. Dalam masjid tak boleh berperang, kawasan masjid pun tak boleh perang, kecuali kita diserang ataupun diceroboh. Itu prinsip peperangan yang perlu dipegang oleh umat Islam. Allah SWT nurunkan ayat 190 untuk memberi semangat kepada umat Islam yang sedang berada di medan perang, di mana Allah SWT telah membantu, akan membantu mereka untuk menang dalam peperangan itu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Allah SWT mengizinkan Nabi SAW bertindak terhadap musuh, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menerangkan sebab disyariatkan peperangan yang membawa kepada pembunuhan. Justru apakah sebab disyariatkan peperangan? Iaitu untuk mengelakkan fitnah, kerana perbuatan itu lebih besar kesannya daripada peperangan. Yang dimaksudkan dengan fitnah di sini bukan bermaksud tuduhan palsu, tetapi bermaksud sifat musyrik orang kafir Makkah. Perkara iman mereka susah-susahkan, dan perkara kufur dan syirik dimudah-mudahkan. Simbolnya bab fitnah. Sifat orang musyrik, orang kafir Mekah, perkara iman mereka susah-susahkan, dan perkara kufur dan syirik dimudah-mudahkan. Fitnah dalam ayat ini juga bermaksud kekafiran, kemusyrikan, dan menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia termasuklah mengusir kaum muslimin dari kampung halaman, merampas harta benda, dan menyakiti atau mengganggu kebebasan beragama.
fitnah yang diterangkan. Menghalang manusia daripada agama Allah dan beribadah kepada Allah merupakan perbuatan lebih berat daripada membunuh. Syirik juga akan menyebabkan pergaduhan antara satu sama lain, berlakunya rampasan harta, dan menyebabkan seseorang akan dikeluarkan dari sebuah negeri ataupun negara. Jika Makkah orang kafir tidak membunuh orang Islam, tetapi mereka akan menyiksa dengan kejam. Ini perangai orang kafir. Ini fitnah zaman dahulu. Sebab itu dikatakan fitnah itu lebih hebat daripada perang atau membunuh orang. Sebab itulah dikatakan fitnah merupakan perbuatan lebih berat berbanding membunuh. Kalau itu yang berlaku, kita sebagai umat Islam perlu melindungkan diri. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi di tempat itu. Maksudnya ayat ini Allah SWT melarang berperang di kawasan Masjidil Haram kerana Allah SWT sangat memuliakan tempat tersebut. Masjidil Haram perlu dihormati oleh semua manusia, termasuklah yang bukan Islam. Dalam tradisi Arab, sama ada Islam ataupun bukan, mereka sememangnya menghormati Masjidil Haram. Tetapi jika mereka berdegil dan tetap mahu berperang di Masjidil Haram, mereka inilah golongan yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya, bab perang tadi, jalan ke Allah, jalan ke Allah Taala, berperang dengan jalan Allah. Ya, itulah yang sebenarnya, ya, untuk Nabi dan sahabat-sahabat umatnya masuk ke Masjidil Haram. Dan kita dilarang. Kita tengok, ya, apakah pengajaran daripada ayat ini. Pertama, haram melakukan peperangan di Masjidil Haram, Makkah dan Tanah Haram, kecuali jika musuh yang memulai peperangan terlebih dahulu, maka mereka perlu diperangi. Ini perintah Allah Subhanahu. Yang kedua, Sesungguhnya fitnah itu lebih kejam dari pembunuh. Ya, fitnah ni lagi hebat. Ini zaman sekarang ni, zaman fitnah juga. Itu yang hebat. Sampai boleh membunuh. Ya. Sampai boleh membunuh sebab fitnah. Yang ketiga, Allah SWT menyukai hamba-Nya. Allah SWT menyukai hamba-Nya yang sentiasa bertaubat. Kita ini dipesan, ya, Allah menyukai, ataupun kata ulama, Allah tunggu taubat kita. Allah bagi peluang, kita masih lagi hidup, ya, maksudnya kita cari jalan untuk teruskan bab taubat kita. Tinggalkanlah kita bab-bab yang lepas-lepas, yang lama-lamanya buruk tu ditinggalkan. Hijrahlah kita. Habis ayat 190, ya, 190. Kita akan sambung ayat 192, ya. Kita akan sambung ayat 193 insya-Allah. Saya nak kongsi sedikit ayat doa daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Ya, mohon kita amalkan sama-sama. Ada 9 doa kita perlu amalkan. Ya, pesan oleh Tuan Guru supaya kita beramal dengan 9 doa ni. Saya ulang lagi, mungkin semalam kita dah baca. Saya ulang balik. Ya, ada 9 doa yang perlu kita amalkan satu hari. Kita share insya-Allah daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Kita tengok yang pertama, Tuan Guru pesan minta Allahumma tawwil a'maruna. Mohon kepada Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Ya. Panjang umur untuk apa? Panjang umur kita untuk terus beribadah. Kita utiliskan betul-betul umur kita. Jangan kita main-mainkan umur kita. Jangan kita sia-siakan umur kita. Ni ada umur, ada orang dah mati dah, COVID-19 macam-macam, accident, ya. Kita masih lagi belum habis umur. Dipesankan oleh Tuan Guru,
Allahumma tawwil a'marana, panjangkan umur kita, pergunakanlah umur kita sebenar-benarnya, ya, dengan keadaan semasa yang kritikal sekarang. Yang kedua, Tuan Guru pesan, minta kita sihatkan badan, ya, wasahi ajsadana, mohon kepada Allah Ta'ala sihatkan badan kita. Sihat untuk apa? Bukan suka lenang, senang lenang, sihat untuk kita beribadah, ya, jadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, mohon kepada Allah Ta'ala sihatkan badan. Kesihatan kita kena jaga, kesihatan kena jaga terus, walaupun dah berumur banyak macam mana pun, kesihatan terus kita jaga untuk kita terus beribadah sampai habis akhir hayat. Cukup umur kita habis, ya, cukup umur Allah panggil kita redha. Yang ketiga, minta Allah Ta'ala terangkan hati kita. Wa nawwir qulubana, mohon Allah terangkan hati kita. Untuk apa? Untuk agama kita, untuk Allah SWT, untuk Quran, untuk kitab Allah, untuk Rasulullah SAW. Minta terangkan hati. Antara amalan yang pesan Tuan Guru, amalkan surah Alam Nashrah, surah Yasin, amalkan setiap hari, ya, tak banyak pun sikit, kena beramal untuk terangkan hati kita. Kemudian kalau boleh setiap hari Jumaat kita amalkan surah Toha. Waktu tok khatib baca berhenti khatib, ya, waktu khatib berhenti baca khutbah, khutbah yang pertama angkat tangan, dipesankan kita baca surah Toha ayat 114. Mohon pada Allah Ta'ala ilmu terang hati. Yang ketiga, mohon kepada Allah Ta'ala tetapkan iman kita, ya, janganlah dengan keadaan semasa ini takut dibimbangi iman kita turun terus, bukan turun naik, turun terus, maknanya bimbang, sekejap nak ikut Islam, sekejap tak nak ikut Islam, bimbang tuan-tuan. Wah, Allah bagi petunjuk, Allah bagi peringatan sekarang ni, masih lagi turun naik, tak beringatlah kita sebenarnya, masih tak jeran-jeran, orang Melayu kata, masih tak bimbang ancaman Allah SWT. Mohon pada Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Kemudian yang seterusnya, elokkan amalan kita. Amalan kita ni kita terus perelokkan. Mohon pada Allah Ta'ala elokkan amalan kita. Kalau tak buat yang sunat tu, rugi serugi-ruginya. Tuan Guru pesan, buatlah yang sunat tu. Yang pasal apa? Yang sunat tu yang menampal, yang lubang-lubang yang di fardu. Contohnya sembahyang sunat subuh, sunat fajri pagi tadi. Rugi tak buat? Rugi, memang rugi kalau kita tak buat. Kenapa? Pahalanya satu alam, skill pahalanya. Betul. Carilah jalan, ya, dengan masa yang ada banyak sekarang ni, betul-betul di rumah. Dahlah kita jauh daripada masjid sekarang ni, ya. Ada negeri yang boleh masuk masjid, masuk masjid pun duduk jarang-jarang, tak boleh lagi bab saf yang rapat-rapat, sembahyang jarang-jarang, duduk pun tak boleh dekat, nak kena sanitizer, nak kena ambil nama, nak kena test suhu, macam-macam. Nampak? Maksudnya kita makin jauh. Di Selangor masih lagi tak boleh sembahyang Jumaat, tak boleh ke masjid. Jauh tak kita dengan Allah Ta'ala? Jauh. Rumah Allah Ta'ala kita dah jauh tak? Maksudnya di rumah ni kita cari jalan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cari jalan. Pertama, Allah dekat dengan kita. Yang kata malakul maut tu dekat dengan kita, Allah lagi dekat dengan kita. Kemudian mohon pada Allah Ta'ala luaskan rezeki kita. Minta rezeki pada Allah Ta'ala. Betul keadaan semasa yang terlalu kritikal sekarang ni, terlampau terhimpit kita sekarang. Tapi yang bagi rezeki sebenarnya dengan Allah Ta'ala, bukan manusia, bukan makhluk. Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq, yang memberi rezeki kita. Kemudian mohon pada Allah Ta'ala dekatkan kami kepada kebajikan. Cari, minta pada Allah Ta'ala, mohon kepada Allah Ta'ala supaya kita ni dekat, senang nak buat baik. Saya tadi lupa Tuan Guru punya cerita. Seorang sahabat menemui Rasulullah SAW. 9 hari 9 malam dia berjalan kaki jauh
semata-mata untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, nak menanya soalan. Bila berjumpa dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku nak tanya soalan, siapa yang Allah kasih, siapa yang Allah tidak kasih? Nabi tidak jawab. Nabi question dia balik, engkau bagaimana? Tu jawapannya, ya Rasulullah, aku suka berbuat baik, aku suka orang lain berbuat baik, aku suka kebaikan itu tersebar luas, dan yang akhir sekali, aku rindu dengan Allah Ta'ala. 4 poin dia bagi, 4 ke 5, tak silap saya. Satu, suka buat baik. Kedua, suka orang lain berbuat baik. Ketiga, suka kebaikan itu tersebar luas. Yang keempat, dia rindu dengan Allah Ta'ala. Bila Nabi dengar jawapan dia, Nabi kata, engkau dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahabat tu tak tunggu, bangun dia, terus dia balik. Nampak? Nabi endorse dia. Kalau kita macam mana? Bila Nabi, bukan Perdana Menteri, Nabi endorse dia, engkau dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang endorse tu bukan agung, yang endorse tu bukan presiden, yang endorse bukan ketua mana. Yang mengatakan tu, yang mengesahkan tu ialah Rasulullah SAW. Allah, tuan-tuan, balik sahabat tu hati yang hebat, suka dia. Tu kena renung kita. Kita guna poin tu. Aku suka berbuat baik. Tadi kita minta kepada Allah Ta'ala, dekatkan kami kepada kebajikan. Kita cari jalan untuk berbuat baik. Bukan buat baik, buat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, kita suka kebaikan itu, suka buat baik dengan orang lain. Kemudian yang kedua, suka orang lain berbuat baik. Kita tengok orang buat baik, kita seronok. Suka pasal apa? Orang buat baik, bukan buat maksiat, buat benda yang terbaik. Yang ketiga, dia suka kebaikan itu tersebar luas. Kita share kuliah, share live, share. Itu salah satu antara kebaikan kita disebarkan. Dan yang paling hebat, dia ada bab rindu dengan Allah Ta'ala. Tu. Kita dengan keadaan semasa, dengan peringatan Allah Ta'ala ni, cari jalan untuk buat rindu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya sayangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama, bila sayang Allah Ta'ala, Allah sayang kita balik. Jaga Allah Ta'ala, Allah jaga kita. Dan yang ke-8 doa kita, yang Tuan Guru pesan, minta jauhkan kami daripada kejahatan. Mohon kepada Allah Ta'ala, jauhkan kita dari berbuat yang jahat. Share pelik-pelik, share benda-benda tak senonoh, berhentilah. Dah berumur kita. Oh, muda lagi Ustaz, jangan. Mati tak kira muda, mati tak kira tua, mati tak kira siapa. Mati itu, kata Datuk Ismail Gamus, mati itu dalam kelipan mata. Pejam kita boleh mati, celik pun kita boleh mati. Tengah pejam tak celik-celik, berlaku dah. Tu 3 anak dara mati dalam kereta tengah tidur. Celik, tengah celik pun boleh mati, tak boleh pejam. Itu kena renung kita. Akhir sekali, mohon kepada Allah Ta'ala tunaikan hajat kita. Mohon kepada Allah Ta'ala tunaikan hajat. Mohon, bukan dengan kita bergantung dengan Allah Ta'ala. Kita bergantung terus dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tempat kita bergantung ialah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu lagi kita kamalkan, kata Ustaz Asma, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Surah Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Kita serah bulat-bulat terus kepada Allah Ta'ala. Urusan tu biar Allah uruskan. Tu. Pasal apa? Perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hebat. InsyaAllah begini 9 doa. Pertama, mohon panjangkan umur.
kedua, minta sihatkan badan kita. Yang ketiga, mohon terangkan hati kita. Yang keempat, mohon tetapkan iman kita. Yang kelima, mohon elokkan amalan kita. Yang keenam, minta luaskan rezeki. Yang ketujuh, dekatkan kita kepada kebajikan. Yang ke-8, mohon jauhkan kita daripada kejahatan. Yang ke-9, mohon Allah Ta'ala tunaikan hajat kita. InsyaAllah takatur pagi ini, mudah-mudahan pengisian kita dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di InsyaAllah. Mana yang baik, mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Saya mohon ribuan terima kasih pada Surau At-Tayyibah yang memberi ruang pada saya untuk buat online. Jadual patutnya pagi ni di Surau At-Tayyibah. InsyaAllah petang ni kita jumpa di Masjid Al-Faizin, Desa Kepung, Desa Jaya Kepung, di Kepung, Masjid Al-Faizin. InsyaAllah jadual di sana sepatutnya, tapi kita online di Masjid Kepung, InsyaAllah Al-Faizin. Kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsan wa nawwir qulubana wa sabbit imana wa asin a'malana wa si arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anishari bina wa hdi awadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bika bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu dzunubun illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuquhu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tahassanna bil jabaru wa tasanna bil malakutu allazi la yamut. Isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma asmi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma asmihi syai'un fil ard wa la fis samai was samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anin wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati billahi war rasul min. Allahumma ghnina bihalalin harami wa min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nun sya'an, subhanallahi hannani mannan, subhanallahi musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul arsyil azim.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah petang ni di online Masjid Al-Faizin Kepong, Desa Jaya Kepong, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.